Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Iskandar dan juga rakan saya Dr. J. di Anak Laut Podcast kali yang berapa sini? Kali ke-6. Episod ke-6 kah? Episod keempat kah? Keempat ke-6? Ke-6. Wah, sudah 6 kali ya. Episod ke-6 Anak Laut Podcast. Dan untuk episod kali ini kami mulakan dengan memohon maaf atas ketidakhadiran kami dalam hidup anda selama 3 minggu berturut-turut. Ya, memang agak pack lah. Agak pack sebab Janifal tidak lama lagi akan bergelar jutawan dan begitu juga dengan Romel yang sedang dalam usaha untuk menjadi seorang jutawan juga. Amin. Dan untuk kali ini saya dengan Dr. Janifal akan menyentuh beberapa isu yang saya fikir cukup penting untuk kita bincangkan sebagai rakyat Sabah khususnya, dan mencerahkan kita. Bukanlah niat kami untuk isu-isu kali ini menanamkan persepsi kepada anda, selain daripada untuk mencerahkan dan mengedukasikan pengetahuan kita tentang isu-isu yang penting yang akan kita sentuh pada hari ini. Banyak ya, kita akan cuba cover beberapa isu lah. So sebelum kita start, Jen, apa kabar? Saya baik. Mungkin sedikit perkembangan apa yang saya buat dalam 3 minggu ni. Okay. Ada beberapa survey ya. Saya sudah melakukan beberapa survey di beberapa kawasan. Okay. Di Sabah ni, di seluruh Sabah. Jadi sebab tu agak pack sebenarnya. Even sekarang pun survey tu masih lagi berjalan. Ya. Kalau saya pula dalam 3 minggu ni banyak menghadiri program-program politik dan bersama-sama dengan ketua-ketua pemuda komponen. Baru-baru ni kami ada membuat kunjungan hormatlah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Haji G, dan ada beberapa perbincangan yang saya fikir cukup baik, kerana dari situ kita dapat lihat jugalah banyak perancangan sebenarnya yang dibuat oleh Datuk Seri Haji G juga kepada rakyat Sabah khususnya. Dan it is good to hear from himself tentang perkembangan apa yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan GRS terutamanya bersama dengan parti-parti komponen dan juga parti-parti yang bekerjasama lah. Sebab sekarang ni, untuk makluman semua rakyat Sabah, kerajaan negeri kita ini sebenarnya bukanlah kerajaan GRS sahaja, tetapi dia adalah kerajaan GRS PH+. Sebab adanya 7 orang dah, kalau tidak silap saya, adun PH yang bersama-sama dalam menyelamatkan kerajaan GRS itu sendiri. Dan juga sedikit beberapa orang adun daripada UMNO yang kemudiannya berhijrah kepada parti-parti dalam GRS, dan juga beberapa adun daripada Warisan ya. Memang sebelum tu ada juga daripada Warisan lah, yang lompat lah, yang masuk ke dalam gagasan. Dia kalau kita sebut tentang parti lawan, kita sebut lompat. Tapi kalau kita sebut parti kawan, kita sebut berhijrah. Dia padahal sama je kan. Dua-dua pun melompat. Cuma arah mereka melompat tu berbeza lah. Dua-duanya hopping. Kan? Hopping. Jadi Jen, sebelum kita start kita punya podcast ni, saya rasa ini adalah episod ke-6 ni adalah episod yang pertama kita pakai t-shirt Anak Laut Podcast. So thank you Romel atas baju yang disediakan ni. Walaupun kami bertiga saja sebenarnya. Banyak ya, tengok baju ni Anak Laut Podcast. Ada jangkar. Apa jangkar ni kalau kita panggil? Anchor. Kita ada anchor dia terputus tali, tak tahu pergi mana kapal dia. So, Anak Laut Podcast. Terus terang saya katakan, untuk bertahan dalam industri podcast ni memang mencabar. Bukan sebab tiada duit, bukan sebab tiada finance, tapi sebab masa sebenarnya. Betul. Kan? Masa paling mungkin mencabar. Masa paling mencabar. Setiap minggu Jen, kita cuba set tarikh. Sampai tarikh tu seorang pergi Lahadatu lah, seorang pergi Kuala Lumpur lah, seorang pula hari ni ada program lah kan. Jadi alhamdulillah lah. So malam ni berapa hari bulan ni, 18 hari bulan Oktober, kita dapat laksanakan podcast Anak Laut. So
perkembangan semasa sebentar tadi pada jam 4 petang kita telah mendengar pembentangan belanjawan 2025 kan daripada yang disampaikan oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri Malaysia PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan selepas itu untuk esok kalau tidak silap saya esok ada program yang mana Datuk Seri Anwar juga akan hadir, iaitu program Blue Economic Sabah International Blue Economic Conference, SIBEC. Ya, SIBEC. Ada conference di SICC kan? SICC. So kita pun akan dengar jugalah sedikit, mungkin dia akan ulas tentang apa yang telah dibentangkan kemarin untuk Sabah. Tapi untuk belanjawan kita akan sentuh mungkin di akhir podcast ini tentang apakah kesan dia kepada Sabah lah kan. Ya, tapi sebelum kita bercerita berkenaan dengan isu-isu nasional seperti tujuan podcast ini juga diwujudkan, kita akan membincangkan isu negeri. Isu negeri. Okay. So apa yang best betul pasal apa isu yang best untuk kita bincang dalam podcast kita? Okay, saya rasa untuk sesi dalam pusingan pertama kita punya podcast ni ada pertandingan. Pusingan pertama ni. Pasti mau tengok Mel mesti lepas ni sedia number kalau lalu depan kamera. Kena bagi tahu kami sebab kalau kita bercakap kadang-kadang macam lalut kan. Tapi ialah sudah seronok bercakap itu berbezalah dengan. Cuma hari ini kita akan mulakan sesi diskusi dalam Anak Laut Podcast ni berkenaan dengan isu yang baru sahaja menjadi satu isu nasional, tetapi dia sangat berkait rapat dengan hak kita sebagai rakyat Sabah. Okey. Kita baru saja sehari lalu dikeluarkan kemarin dalam isu nasional, banyak media telah melaporkan bahawa terutamanya dalam berita harian online geran hasil 40% Sabah, Mahkamah Benar SLS cabar kehakiman. So ini mungkin merupakan satu isu yang pada 2 tahun lalu sudah bermula tuntutan ini, dan saya rasa kali ini dia menjadi semakin macam naiklah sebab ada beberapa perkara yang menjadi isu akibat daripada keputusan-keputusan terkini. Jadi ini adalah isu pertama yang saya lebih berminat untuk kita bincangkan di awal diskusi. Seterusnya kita bergerak pula kepada isu begitu juga dengan isu yang dia merupakan satu rang undang-undang yang menyentuh kepada status kewarganegaraan. So mungkin kita dalam episod kali ini kita mungkin sikit sentuh tentang beberapa perkara yang dibincang di peringkat legislatif lah. Tapi untuk first, sebenarnya pembayang yang diberi oleh Dr. Janifal tadi adalah merujuk kepada keputusan daripada Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan Sabah Law Society ataupun sebuah NGO yang mengumpulkan para peguam-peguam yang aktif di Sabah ini untuk mewakili rakyat Sabah bagi menuntut isu tentang 40% di mahkamah. Betul. Apa sebenarnya yang berlaku dalam 40% ni, Jen? Saya boleh start sikit lah kan tentang fakta sejarahnya. Sebenarnya sebelum negara kita ini dibentuk, Malaysia dibentuk, kita terbagi kepada beberapa jenis wilayah. Wilayah yang sudah merdeka pada ketika itu adalah Persekutuan Tanah Melayu, ataupun orang sebut dalam bahasa Inggeris dia Federations of Malaya, yang merdeka pada tahun 1957. Selepas Malaya merdeka, mereka telah pun diberikan pelbagai ruang kebebasan sebab ialah sesuai dengan status mereka sebagai sebuah wilayah yang sudah merdeka lah, negara yang merdeka. Tetapi pada ketika itu ada beberapa lagi wilayah serantau, maksudnya di dalam kejiranan Malaya ini yang belum lagi merdeka, masih lagi berada di bawah sama ada pelindungan ataupun di bawah taklukan British, jajahan British. So antara kawasan-kawasan yang akhirnya bersetuju untuk bersama-sama membentuk Malaysia adalah wilayah Borneo Utara yang sekarang ini dikenali sebagai Sabah. Kitalah Sabah. Yang kedua adalah Sarawak, yang ketiga adalah Singapura.
Okey. Pada waktu itu Brunei pun mempertimbangkan sebenarnya untuk join. Tetapi saya rasa tidak cukup masa untuk kita bincang di sini. Kita ketepikan dulu persoalan Singapura dan juga Brunei. Yes. Baik. Selepas negara ini dibentuk, sebelum negara ini dibentuk ada banyak jawatan kuasa dibuat, Suruhanjaya dibuat dan banyaklah perkara-perkara yang dibincang sehingga termaktublah sebuah perjanjian iaitu disebut Malaysian Agreement 1963 ataupun orang sebut sebagai MA 63. Kan, Perjanjian Malaysia 63. Perjanjian Malaysia 63 ini hanyalah beberapa pages dalam satu dokumen. Tidak tebal. Yang banyak hanyalah annex saja ataupun lampiran. Okay? Dia hanyalah satu perjanjian biasa saja yang mana orang sign untuk bersetuju menubuhkan sebuah negara. Intipati kepada bagaimana negara itu berjalan. Bagaimana negara itu bergerak sebagai sebuah negara. Sebab kita tahulah sebuah negara ni kan ada dia punya undang-undang tertinggi. Ada negara yang tidak mempunyai perlembagaan, ada negara yang mempunyai perlembagaan. Negara yang tidak mempunyai perlembagaan contohnya New Zealand. Saya tidak silap British begitu. juga British tidak ada perlembagaan. Mereka hanya gunakan apa yang disebut sebagai common law ataupun undang-undang yang sudah lazim daripada kehidupan dorang. Tetapi untuk Malaysia, selepas 63, kita bersetuju kepada satu perlembagaan. Orang-orang Sabah, pemimpin-pemimpin Sabah, pemimpin-pemimpin Sarawak dan pemimpin-pemimpin Melaya, Singapura kita nak mau cerita dulu. Dorang bertiga ini sudah bersetuju untuk gunakan satu rujukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara itu, iaitu Malaysia Constitution ataupun Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ini adalah rujukan kita. Ya, Perlembagaan Persekutuan ini adalah kita punya rujukan. Di situlah semua apa yang dibincang dalam Suruhanjaya Red, Suruhanjaya Cobalt, jawatan kuasa antara kerajaan, semua tu dimasukkan di situ. Semua yang kita kutip, dokumen-dokumen yang kita kutip dalam Cobalt, ada 4,000 lebih dokumen kan. Semua itu disimplify dan masuk di situ. Kalaulah mereka, pemimpin-pemimpin yang mewakili Sabah dan Sarawak tidak bersetuju kepada dokumen tersebut, maka Malaysian Agreement 1963 tidak akan disign. Tetapi dia sudah pun ditandatangan, maka inilah yang kita persetujui. Baik, di antara perkara yang dipersetujui dalam isu tersebut adalah soal finance, iaitu kewangan. Apa yang berlaku kepada Sabah? Ya. Sabah, kita bukan hanya menerima, kita bukan demand tentang isu pemberian khas sahaja, tetapi kita demand tentang isu kutipan. Kutipan ni maksudnya segala cukai, duti-duti yang ada dibuat di sini oleh yang melibatkan kuasa persekutuan untuk mengutipnya. Sabah demand untuk diagihkan semula hasil kutipan itu kepada Sabah sebanyak 40%. Sebanyak 40%. Dia punya dalam perlembagaan disebut berapa 3/5 kan 2/4 kan, tak tahulah pasti. Tapi dia 40%. 2/3. 2/5. So, 2/5. 40 kan? Ya, 40. 40. 2/5. 2/5. Maksudnya 40% hasil kutipan persekutuan yang ada dikutip daripada Sabah mesti dikembalikan kepada Sabah. Kerajaan negeri. Baik. Dalam perjanjian itu, kita akan review semula perjanjian tersebut, jumlah tersebut selepas 10 tahun. Daripada tarikh Malaysia dibentuk. Malangnya, selepas daripada review yang pertama dan sehinggalah ke tahun 2024 ini, iaitu selama 48 tahun, tidak ada usaha untuk review semula ataupun penilaian semula terhadap angka yang sepatutnya dikembalikan kepada Sabah. Sebab itu, banyaklah orang sebut kemungkinan dia dikira hutang lah sebab ini adalah hak, ya, hak Sabah yang perlu dikembalikan.
Ada yang cakap hutang ini sudah sampai 40 bilion lah, ada yang sampai 1 trilion lah. Jadi kita belum dapat angka yang tepat. Bagaimana cara untuk kita dapat angka yang tepat? Kita kena buat review. Kita kena buat penilaian semula. Sampailah kita bersetuju kepada satu angka yang sama. Siapa yang akan mewakili Sabah untuk bersetuju kepada angka tersebut? Kerajaan negeri. Dengan siapa yang dia akan bersetuju? Kerajaan Persekutuan. Sebab ini adalah transaksi di antara dua kerajaan sebenarnya. Kerajaan Persekutuan akan bayar balik kepada kerajaan negeri Sabah. Sebab dia sudah kutip duit daripada Sabah. Berapa yang dia perlu kembalikan? 40% setiap tahun. Baik. Ini saya cerita dulu Jana supaya kita teruskan. supaya semua clear. Ya. Di mana hak itu disebut? Di dalam jadual ke-10 bahagian kedua perkara 112C. Di situlah disebut secara spesifik 40% perlu dikembalikan kepada Sabah. Baik. Apa yang berlaku sekarang? Perkembangan terbaru sekarang adalah selepas Kerajaan Persekutuan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ambil dalam 2 atau 3 tahun sebelum daripada hari ini ya, supaya kita tidaklah terlampau menjengah sampai ke belakang. Ya, kita mau tahu apa isu terbaru je, kita mau tahu apa updates ya. Betul. Waran geran khas itu dinaikkan kepada 300 juta pergi ke 600 juta untuk tahun hadapan. Maksudnya inilah dulu pembayaran interim yang akan Sabah terima daripada Kerajaan Persekutuan bagi membayar 40%. Baik. Sama ada setuju atau tidak dengan usaha pembayaran interim ini, saya tidak mau berikan apa-apa pandangan, cuma apa yang mungkin jelaskan sedikit kenapa dia dipanggil sebagai bayaran interim. Oh ya. Seperti mana yang kita faham, the words interim bermaksud sementara. Menunggu kepada sesuatu yang lebih solid ataupun apa mau cakap apa? Lebih nyata, lebih finalize lah, lebih final. Kan macam kamu pernah dengar kan Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri interim. Kenapa dia jadi Perdana Menteri interim? Sebab Parlimen belum dibubarkan. Betul. Dan ahli-ahli Parlimen diminta untuk mengumpul SD, memilih siapa Perdana Menteri. Jadi sebelum ada Perdana Menteri yang baru, maka Perdana Menteri interim dilantik oleh Tuan Agong. Hanya dia jadi Perdana Menteri sementara. Bayaran yang kita terima setiap tahun sekarang ini adalah 600 juta merujuk kepada 40% revenue ini. Tetapi, apa yang berlaku adalah ramai orang tidak setuju pasal 600 juta ni dan sebagainya. Dan ada yang kata ini mungkin adalah usaha untuk melewahkan pembayaran balik tersebut. Dan ada juga yang berkata, kenapa 600 juta saja? Mungkin teruslah alang-alang pergi 1 bilion dan sebagainya, kan? Betul. Ada yang cakap begitu. Jadi macam-macam pandangan. Tetapi pada saya, apa yang dibuat oleh kerajaan negeri sekarang, Jen, berbanding kita lama menunggu lagi proses tersebut, jika ada usaha untuk income masuk, why not kita terima? Sebab benda tu akan ada manfaatnya kepada rakyat dengan lebih cepat juga. Betul. Dan saya difahamkan, kalau ada daripada rakan-rakan MOF mungkin boleh clearkan kepada kita. Saya dengar-dengar hasil daripada 300 juta interim sebelum ini, itulah juga yang digunakan untuk membiayai projek rumah mesra SMJ kepada mereka yang kurang berkemampuan seperti penerima OKU, mereka yang terkena bencana, mereka yang terlalu miskin yang ada dalam sistem e-kasih kan. Seperti mana yang kita bincang dalam episod sebelum ni, Jen. Ramai yang menerima manfaat dan saya dengar daripada setiap DUN itu ada 20 buah unit disalurkan lah. Dan alhasil daripada 600 juta peningkatan untuk tahun 2025, Datuk Seri Haji G pun sudah umumkan unit buah rumah itu ditambah lagi sekali ganda. Betul. Kepada 40 buah unit setiap Dewan Undangan Negeri punya kawasan lah. So, saya nampak kalaulah perkara ini dituntaskan, banyak lagi sebenarnya manfaat yang orang Sabah boleh dapat daripada hasil 40%. Baik, Jen. Betul. Inilah isu 40%. So, apa yang berlaku kemarin?
Yang berlaku kemarin sebenarnya bertitik tolak daripada kes yang sudah pun saya rasa hampir 2 tahun Ya, saya 2 kan. tahun, 2 Hampir tahun 2 lalu. tahun. Bila mana sebuah NGO yang saya sebut tadi, Sabah Law Society, sebuah badan NGO mengumpulkan peguam-peguam yang ada di Sabah, membawa kes tuntutan 40% ini bagi menyaman kerajaan persekutuan. Dan saya hadir pada bulan Mei sebenarnya di sana yang Tengku Fuad buat hal tu kan. Oh ya. Saya lihat ada satu kata-kata daripada Confucius. Dia cakap, kalau kita buat salah, kita tidak betulkan kesalahan kita, itulah sebenar-benar kesalahan. Apa yang kita boleh anggap adalah kemungkinan ini adalah satu sisi yang kita terlepas pandang bila mana wakil peguam kerajaan negeri ketika itu, Tengku Fuad. Maybe he doing some blunders, orang panggil. Blunders, ya. Di situ. Dan apa yang berlaku menyebabkan kes itu hanging. Ya, bila mana kerajaan persekutuan punya wakil membantah apa yang dibuat oleh SLS di mahkamah. Saya ini bukan peguam jen, jadi saya tidak pandai pakai bahasa-bahasa peguam ni. Okay. Tapi saya faham begitulah isunya. Bila SLS bawa, kerajaan persekutuan datang untuk bantah, tiba-tiba Tengku Fuad konon-konon mewakili kerajaan negeri ni pergi bantu pula kerajaan persekutuan punya peguam negara. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, dia pun sudah diganti. Kita punya kawan juga yang naik, si Brandon kan, yang ganti. Dan sekarang ini saya tengok keputusan kemarin itu bila mana hakim Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk menolak rayuan kerajaan persekutuan bagi mengenepikan tuntutan SLS itu adalah satu usaha dan hadiah yang terbaik untuk rakyat Sabah lah. Betul. Saya fikir Jen, sebenarnya kita kena berfikir secara luas perkara ini ya. Kalau tidak ada usul daripada peguam negara untuk melawan SLS dalam isu ini, kita tidak akan melihat bagaimana friction itu berlaku di antara kedua-dua pihak. Ya. Di sini pun kita nampak bahawa bila kita sudah sampai di mahkamah, di situ wujud satu penilaian perspektif sebenarnya. Adakah pihak di sebelah sana itu benar-benar ikhlas untuk membantu kerajaan Sabah dan mengiyakan hak Sabah yang telah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan? Betul. Alasan apa yang digunakan untuk melawan SLS? Betul. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, it is good to hear and look at how good relationship between persekutuan dan juga negeri sekarang. Betul. Walaupun wakil-wakil kita sedang bertikam di mahkamah, tapi kita just put it on the drawer. Kan? Sebab banyak lagi perkara lain selain daripada 40% that need to be synergized between us. Betul. Saya sebenarnya melihat isu ni is dari angle yang mungkin sedikit berbeza lah. Okay. Isu 40% dan juga tuntutan yang telah dibuat oleh Persatuan Undang-Undang Sabah ini, kita kena lihat pertama sekali siapa yang menjalankan peranan. Okay. Siapa yang menjalankan peranan dalam isu ini? Adakah mereka benar-benar melakukan tanggungjawab mereka? Kalau ini persoalan yang timbul, bagi saya ya betul. Kesemua pihak di dalam isu 40% ini menjalankan tanggungjawab masing-masing mengikut kapasiti masing-masing. Jadi cuma yang membuatkan saya tidak selesa bila mana orang tidak faham isu ini, maka mula menuding jari. Persekutuan salah, negeri salah, mahkamah salah. Tapi sebenarnya benda ini kita perlu tahu. Mahkamah ni siapa? Persekutuan ni siapa? Negeri siapa? Dan di dalam perlembagaan sendiri sebab kita berpegang kepada kitab negara ini. Okay. Kalau agama Islam tu mungkin dia berpegang kepada kitab Al-Quran. Kan? Kalau Kristian tu Injil. Kan? So, begitu juga dengan negara ini dibentuk. Kita ada kitab yang kita kena rujuk. Kitab kita itulah perlembagaan persekutuan. Dan di dalam perlembagaan persekutuan itu ada pembahagian kuasa. Betul. Kan?
walaupun kita negara demokrasi, tapi kita adalah demokrasi beraja, berdemokrasi berperlembagaan. Perlembagaan. Dan dalam perlembagaan kita tu ada pecahan kuasa, kan? Eksekutif, iaitu yang sekarang ni lah kerajaan. Between kerajaan itu Government adalah day lah. yes, government of the day adalah entiti yang membentuk dewan parlimen, dewan undangan negeri, dan juga mereka yang berada dalam ini eksekutif, Betul. badan eksekutif. Dan kita ada perundangan, badan perundangan dan badan kehakiman. Judicial. Tiga ini sebenarnya ditakbir oleh kita punya sultan, satu di atas. Jadi ketua kita sultan, dia akan menjaga hal ehwal pasal agama. Dan tiga ini kuasa mereka berbeza-beza. Berbeza. Kehakiman, perundangan dan juga eksekutif. Pentadbiran lah. Pentadbiran. So, bagi saya, ketiga-tiganya menjalankan tugasan mereka. Betul. Okay? Persatuan Undang-Undang Sabah ini adalah daripada badan perundangan. Maknanya mewakili satu entiti, satu penjuru. Maknanya di dalam perlembagaan kita tu ada 3 penjuru kuasa, ada 3 penjuru Dia kuasa. disebut sebagai teori pengasingan kuasa. Yes. Doktrin pengasingan kuasa. Pendoktrin pengasingan kuasa. Jadi kalau bahasa mudahnya lah untuk dipahamkan oleh orang-orang biasa, saya lebih suka melihat kepada di Malaysia ni apa-apa saja keputusan yang kita buat, hatan negeri ataupun persekutuan, kita kena melihat kepada 3 penjuru kuasa ini. Betul. Yang mana 3 penjuru kuasa jantungnya adalah Sultan. Itulah yang membentuk perlembagaan kita dalam kuasa. Jadi bila 3 penjuru kuasa ni tidak ada satu penjuru pun tidak menjalankan tugasannya. Sebab itu persoalan pertama dalam isu 40% tuntutan ini, dia melibatkan tuntutan yang kompleks. Kan pentaksiran dokumen-dokumen lama, dan kita memberi keyakinan kepada 3 penjuru kuasa ini menjalankan kapasiti mereka, fungsi lah. berfungsi. Jadi bagi saya tidak ada siapa yang salah dalam kes ini. Semua pihak menjalankan tugasnya. Kehakiman menjalankan tugasnya, perundangan menjalankan tugasnya, eksekutif juga begitu. Jadi dalam kes 40% ni, siapa yang bergaduh? Siapa yang mungkin ada perselisihan? Siapa? Okey, cuba beritahu. Antara eksekutif. Baik, antara badan eksekutif yang ada perselisihan sebenarnya. Yang mana mereka bawakan kes ini kepada satu penjuru, iaitu kehakiman, dan yang mana kehakiman ni respon kepada perundangan yang dibawa oleh persekutuan, Persatuan Undang-Undang Sabah. Jadi bila persatuan menamakan badan eksekutif sendiri sebagai kita punya responden, maknanya responden maksudnya dia yang kena menjawab. Dia kena menjawab perintah, permohonan perintah. Kalau dalam undang-undang ni kita boleh buat order and relief. So dalam undang-undang tu kita boleh memohon perintah-perintah tertentu. Dan apa yang dilakukan oleh Persatuan SLS ni dia memohon perintah mandamus. So dalam bahasa mudahnya, perintah mandamus ini adalah menuntut seseorang atau agensi melakukan tugasannya untuk orang awam. Faham? So bila persatuan undang-undang itu menuntut kepada kerajaan persekutuan, hey, tolonglah buat kerja kamu. Ini kerja kamu sebenarnya untuk orang awam. Jadi tidak ada masalahnya untuk kita, seperti yang juga kita nampak bagaimana mahkamah menolak tuntutan daripada persekutuan bahawa mereka tidak akan melayan dan menolak tuntutan daripada persatuan undang-undang ini, dan ditolak oleh badan kehakiman bahawa kita perlu bagi ruang. Kita perlu bagi ruang. Jika benarlah permohonan perintah mandamus yang dibawa oleh Persatuan Undang-Undang Sabah ini, jika benar ada benda yang kita boleh tentukan kesahiannya, dan ia adalah satu tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan untuk
menjalankan tugas-tugas mereka untuk orang awam. Betul. Jadi saya rasa ini isu yang perlu kita faham terlebih dahulu sebelum kita cakap siapa tidak buat kerja. Sebab saya dah nampak komen-komen persekutuan tidak buat kerja, negeri pun tidak buat kerja, ataupun mungkin hakim tidak buat kerja, kan? So dalam keadaan ini saya rasa semua orang buat kerja, semua melihat kepada satu kemungkinan. Okay? Apa yang kita lihat dalam kemungkinan itu? Adakah kerajaan persekutuan ini menyalahi tanggungjawabnya, Is? Sebab bila Persatuan Undang-Undang SLS itu menuntut, tuntutan mereka menamakan persekutuan sebagai responden, mereka berpendapat bahawa kerajaan persekutuan ada dua perkara, Is, sebenarnya. Gagal untuk menjalankan kajian semula, ya, maknanya ada kajian kedua sepatutnya. Pemberian 40% ni ada kajian, ada semakan kedua yang sepatutnya dilaksanakan pada tahun 1974. Tetapi semakan kedua itu tidak pernah dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Itu tuntutan pertama. Bila persatuan undang-undang ni menuntut sedemikian, yang mana mereka melihat bila tidak ada semakan semula yang sepatutnya dilakukan pada tahun 1974 sehingga kini, mereka sebenarnya mahu ia diisytiharkan. Kegagalan itu diisytiharkan. Okay? Bukan sekadar kita, memang kita ada 40%. Betul. Okey, Sabah memang ada hak. Tapi kita kena bagi tahu kepada umum bahawa kerajaan persekutuan mengakui dan mengisytiharkan bahawa mereka gagal melakukan kajian semula pada tahun 1974. Ini tuntutan pertama. Yang mana tuntutan pertama ni merupakan satu kemungkinan kerajaan persekutuan menyalahi tanggungjawabnya dalam perkara 112D kurungan 1, kurungan 3 dan kurungan 4 di dalam perlembagaan persekutuan. So ini tuntutan pertama. Tuntutan kedua di dalam kes ini is barulah yang kita tengok 40% yang tertunggak itu. 40% yang tertunggak itu sebenarnya sudah dalam tempoh sudah 50 tahun sebenarnya. Daripada tahun 1971 kes itu difailkan 2 tahun lalu, makanya tempoh itu 50 tahun daripada 1971 sehingga 2021. So kalau kita tengok dalam tempoh 50 tahun ini, sebenarnya kerajaan persekutuan gagal melunaskan 40% tunggakannya ini yang perlu dibayar setiap tahun ini. Jadi kes pelanggaran ini mereka gazetkan ataupun mereka berikan nama sebagai pelanggaran hak asasi ke atas harta kerajaan Sabah oleh kerajaan persekutuan. Jadi ini adalah terma-terma yang kita kena ingat dan kita kena faham dan ia memang valid. Jadi tindakan Tun Fuad pada masa itu yang menyebabkan orang terkeliru bila mana Tungku Fuad. Tungku Fuad, betul, bukan Tun Fuad. Tungku Fuad tu sendiri bila masa sebab sudah terset dalam kepala Tun Fuad Tungku Fuad tu bila mana dia sendiri macam dia backup persekutuan, macam Is cakap tadi, dia backup persekutuan dalam kes tuntutan itu. Sebenarnya kita sebagai orang Sabah melihat bagaimana Tungku Fuad sendiri bersetuju bahawa pelanggaran hak asasi ke atas harta kerajaan negeri Sabah ini perlu dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Ya. Benda itu yang jadi isu sebenarnya. Jadi orang marah kan? Jadi orang marah. Bila orang marah sebegitu, jadi berasas lah ya, kita sebagai orang Sabah ni walaupun ada yang cakap ada pemimpin, beberapa pemimpin, bukan beberapa, ada satu pemimpin yang baru-baru saja datang yang kita ni seolah-olah tidak bersyukur kan, yang seolah-olah kita ni tidak menjadi kawan yang baik. Kita bukan tidak jadi kawan yang baik. Alah, mati lagi. kita special branch, tolong Kami tidak marah. Kami tidak marah, tapi ini kita bercerita kami kagum dengan kami kagum dengan keberanian. Ya. Sebab bila ada sentimen sebegitu dimainkan di dalam negeri, yang mana negeri sendiri sudah tahu keadaan dan hak dia di mana, itu memang kawasan yang agak berbahaya untuk tersentuh. Saya mau sentuh sikit Jen.
Ini kepada semua audiens yang daripada Semenanjung, daripada Sarawak ataupun daripada Sabah sendiri yang tidak faham dengan tuntas apa sebenarnya dalam isu 40%. Janifal sudah bagi tahu tadi dan saya pun sudah ulang benda ni, cuma saya akan ulang lagi balik Jen. Iya. 40% yang Sabah tuntut ini bukanlah sebuah tuntutan yang baru. Bukanlah tuntutan yang dibuat atas dasar kami ni mundur, kamu tu maju. Tidak. Ya. Ini adalah perjanjian yang telah termaktub oleh nenek moyang kamu di Semenanjung, nenek moyang anda di Sarawak dan juga nenek moyang kami di Sabah. Yang mana mereka semua, the forefathers ini sudah bersetuju. Forefathers ni maksudnya bapa pengasas. Ya? Bapa pengasas. Kalau ada yang tidak faham ya. Tiada Bersetuju. feminism pula. Marah. Foreparents. Foreparents. Ah. Foreparents. Mereka bersetuju 40% hasil cukai yang dikutip Kerajaan Persekutuan di Sabah perlu dikembalikan kepada Sabah. Ini adalah perjanjian yang telah pun dimaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Betul. Perlembagaan Persekutuan ini bukan senang untuk kita pindah. Ya, lagi-lagi bila melibatkan kepentingan mana-mana negeri. Lagi-lagi bila melibatkan tahap fiskal ataupun kewangan negara. Tetapi inilah salah satu daripada elemen penting kenapa Sabah bersetuju untuk kekal dan berada di dalam Malaysia. Betul. Okey? Jadi, saya harap pemimpin-pemimpin muda daripada, ada seorang pemimpin daripada DAP kalau tidak silap saya, Sabah ya. Dia bagi tahu kalau Sabah berhabis tuntut 40%, macam mana dengan negeri-negeri lain? Pulau Pinang akan tuntut, Johor akan tuntut. Saya boleh cakap dengan dia beginilah, yang berhormat, saya rasa dia sudah dapat Datuk juga. Datuk, anda masih muda, mata anda masih terang, belum kabur-kabur lagi. Datuk pun saya tengok macam orang pandai, ada sekolah, ada pelajaran. Bukalah perlembagaan, bacalah itu perlembagaan. Carilah dokumen-dokumen. Anda tu YB, duit banyak. Kan? Apa salah bayar orang mungkin pergi cari file-file tu di Archive London. Kalau kau rasa yang di-provide di Malaysia ni semua penipu yang sudah mungkin di-amend di sana-sini kan. Pergi London, ambil dokumen yang memang daripada awal dibincang. Minit mesyuarat tu, ambil, kau bawa, kau baca. Sebab adalah sangat rugi bila mana seorang wakil rakyat Sabah kelihatan bodoh memahami 40%. Betul. Saya bukan apa, saya cukup marah sebab ini adalah hak orang Sabah. Kalau kita sebagai pemimpin Sabah sendiri tidak faham tentang isu ini, maka amat rugilah kita memilih anda sebagai wakil kami. Dan saya difahamkan dia juga adalah seorang ahli parlimen. Kalaulah perkara ini dibawa di dalam parlimen, yalah sekarang dia mungkin subjudis. Kalaulah ada apa-apa lagi perkara yang lain dibawa dalam parlimen, melibatkan isu-isu yang sudah dibincangkan 60 tahun lalu, sewaktu Malaysia dibentuk. Dan you tidak faham tentang apa yang you cakap, you tidak faham tentang apa-apa isu yang melibatkan kepentingan negeri you sendiri, macam mana kami mau meletakkan harapan kami kepada anda walaupun anda seorang ahli parlimen daripada Pakatan Harapan? Contoh. Okey, contoh. Dan tidak melibatkan siapa ya. Tidak melibatkan sesiapalah ya. Jen, saya mau bagi kefahaman, share juga perkara ini, macam mana kita mau tuntaskan 40%. Okay. Ya, saya lebih suka yang macam mana sebenarnya 40%. Macam mana kita mau tuntaskan 40%? Macam mana kita mau tuntaskan isu royalty lah, apa semua segala ni kan? Sebenarnya, kita memang ada pelbagai saluran untuk selesaikan. Tapi saya mau share di sini dua bentuk saluran. Saluran pertama adalah melibatkan saluran undang-undang seperti mana yang dibuat oleh SLS. Dalam doktrin pengasingan kuasa yang disentuh oleh Dr. Janifal sebentar tadi, saya sangat suka ya doktrin pengasingan kuasanya. Pengasingan kuasa di Malaysia ni kita menggunakan doktrin pengasingan kuasa dengan membagikan kuasa-kuasa di dalam negara ini umumnya kepada 3 fraction. Pertama sekali adalah kelompok eksekutif, iaitu Perdana Menteri, Kabinet dan juga seluruh penjawat awam lah. Mereka ini, tugas mereka adalah membuat polisi, melaksanakan polisi dan sebagainya. Dan mereka lah juga yang akan mentadbir negara ini. Jatuh bangun negara ini berpunca daripada eksekutif. Okay?
utang bertambah ke, utang tu selesai ke, kan, GST mau dibuat ke, SST mau dibuat ke, Dorang yang akan bincangkan dan lulus. luluskan. Baik. Bagaimana pula dorang dapat kuasa untuk melaksanakan sesebuah polisi? Kuasa untuk melaksanakan sesebuah perkara. Contoh, immigration diberi kuasa untuk menahan seorang ni, ataupun tentera diberi kuasa untuk menguasai lautan kita daripada batu nautika sekian-sekian begini. Semua ini perlu berlandaskan kepada akta. Akta ini pula tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Betul. Siapa yang menjaga Perlembagaan Persekutuan dan juga membincangkan akta-akta ini? Tugas ini diberikan kepada fraction yang kedua, iaitu Parlimen. Parlimen adalah legislatif. Mereka yang membuat undang-undang, yang provide akta dan sebagainya. Mereka akan berbahas. Inilah kerajaan dan pembangkang. Sebab itu anda perlu faham. Pembangkang juga sebenarnya adalah sebahagian daripada kerajaan. Betul. Okay? Itulah yang disebut sebagai separations of power dalam sesebuah government. Raja kan, kerajaan. Kita ni kan ada raja kan. Jadi di sini akan adanya akta ini, akta ini, akta ini, akta ini. Masalah kita adalah 40% ini diluluskan, dijaga dan dilindungi sepatutnya oleh mereka yang berada di dalam parlimen. Sebanyak 222. Okey. Dan daripada 222 orang ini adanya 25 orang daripada Sabah. Tugas 25 orang inilah yang sepatutnya lebih bising, lebih vokal untuk pertahankan hak-hak Sabah di parlimen. So, saya tidak mau ulaslah apa yang dorang buat di sana kan. Okay. Ada juga yang bagus, banyak yang positif untuk Sabah. Fraction yang ketiga adalah judiciary. Kuasa ini yang paling tertinggi di situ adalah Ketua Hakim Negara. Maksudnya kalau sekarang Tengku Maimun lah kan. Okay. Apabila apa-apa sahaja ketidakpuasan hati, perselisihan, pertikaian dan sebagainya, kalau tidak boleh diselesaikan di luar mahkamah, maka perlu dibawa ke mahkamah. Bila kita sampai di mahkamah, pelbagai perkara akan diambil sebagai penilaian. Semasa SLS, siapa SLS? SLS hanyalah sebuah NGO. Dia bukan wakil kerajaan negeri, dia bukan wakil kerajaan persekutuan. Dia hanyalah sekelompok peguam ataupun aktivis masyarakat yang mahu memperjuangkan isu 40%. Jadi dia pun bawalah perkara ini ke mahkamah dan menamakan kerajaan persekutuan sebagai defendant. Baik. Responden. Responden. Baik. Bila dia dikira macam ni lah, SLS saman kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni dia ada peguam. Mesti dia suruh peguam dia wakil. Takkan dia mau diam-diam. Jadi dia pun arahkanlah Jabatan Peguam Negara mewakili dorang di dalam mahkamah. Di situlah pertembungan berlaku. Iaitu di antara SLS dan juga Jabatan Peguam Negara. SLS bukan mewakili kerajaan negeri. Tapi ini, kalaulah satu hari dorang menang, ya, 40% itu betul-betul dideklar sebagai hutang, siapa yang akan menerima bayaran hutang itu nanti? Bukan SLS. Kerajaan. Bukan mana-mana NGO ke apa, tidak. Yang terima nanti tetap kerajaan negeri Sabah. Okay? Maksudnya, perkara itu nanti tetap akan balik semula ke bahagian eksekutif. Itu cara pertama. Maksudnya, kita fight di mahkamah. Boleh ya? Boleh paham kan? Cara yang kedua adalah bagaimana kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Perbincangan yang positif, sinergi yang positif dan juga persetujuan yang positif di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey? Sekiranya di dalam perlembagaan pun disebut, sekiranya kita tidak menemui angka, kita tidak ada persetujuan dan sebagainya, maka kedua-dua pihak perlu bersetuju untuk melantik seorang ataupun sebuah penaksir bebas. Untuk melihat
berapa sebenarnya jumlah yang dihutangi oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Di situ barulah kita boleh dapat nilai angka yang sebenar yang perlu dibayar oleh persekutuan kepada negeri. Apa yang dibuat oleh kerajaan negeri sekarang? Kerajaan negeri sekarang masih lagi menunggu data daripada MOF. Ya, ini barang sudah sampai 3 tahun bah, sudah sampai 4 tahun. No, kita kena faham angka yang di fight ini bukan angka setakat ratusan juta. Mungkin sudah menjangkaui berbilion ringgit. Jadi pengiraan kepada perkara itu pastinya mengambil masa sebab sama ada saya punya mazhab 48 tahun ataupun Janifal punya kultus 50 tahun. Itu bukan satu angka yang pendek untuk kita kira, ya. Pelbagai dokumen akan diambil dan dikira semula dan mungkin style ataupun gaya pengiraan bendahari kerajaan persekutuan sekarang tidak sama dengan 50 tahun yang lalu, kan. Betul. Jadi perlu dikira semula, ya. Perlu dikira berapa banyak yang perlu dibayar. Memang mengambil masa. Pun begitu, kalau saya pula, saya rasa Janifal pun akan bersetuju. Anak Laut Podcast berpendirian, lantiklah penaksir bebas secepat mungkin. Betul. Sebab itu sahaja cara untuk kita mengakhiri pertikaian daripada MOF kerajaan persekutuan dan juga MOF kerajaan negeri. Betul. Berapa sebenarnya yang perlu dibayar? Namun, Jen, interim 600 juta. Sebagai seorang manusia yang dididik dengan penuh rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ucap terima kasih kepada MOF lah, sebab MOF berikan interim itu sementara menunggu kepada angka yang tepat. Sebab kalau tidak, lama juga kita mau tunggu hasil daripada pengiraan tersebut, kan? Ya. Dan kalaulah interim itu, cara kiraan dia adalah by years, maksudnya, boleh tahan juga bayaran kita setiap tahun, kan? Kalau sudah sampai 600 juta. Jadi saya haraplah kepada pemimpin-pemimpin di Sabah ini untuk bersama-sama dan bersetuju. Jangan lagi ada cerita, kenapa ini mau tuntut, kenapa ini mau tuntut. No. Ini hak. Dan hak itu perlu stand berdiri dengan terus menerus. Betul. Sebab itulah apapun yang dilaksanakan oleh Persatuan Undang-Undang Sabah, which is SLS itu, mereka mewakili, saya boleh gambarkan mereka ini mewakili suara rakyat. Suara rakyat yang mana suara rakyat ini sudah tahu apa itu hak asasi mereka yang termaktub di dalam perlembagaan. Dan atas kesedaran itulah NGO ini membantu rakyat di Sabah ini sebenarnya untuk mengangkat suara ini. Ini boleh dipanggil sebagai, kalau ikutkan strategi, ini adalah strategi bottom up. Daripada bawah kita bawa ke atas. Bottom up strategi dan ia sudah pun berjalan selama 2 tahun. So kudos kepada SLS yang membawakan suara rakyat ini dan menjadikan isu ini sebagai satu kes pelanggaran hak asasi ke atas harta kerajaan negeri Sabah. Saya rasa itu kita biarkan mereka menjalankan tugas mereka. Sekarang ini saya tengok pula bagaimana pendekatan top to bottom. Okay? Pendekatan yang kita selalu guna pakai, kerajaan negeri, antara kerajaan berbincang untuk mencapai satu kata sepakat, yang mana kata sepakat itu akhirnya menyelesaikan isu yang menjadi tuntutan hak asasi kerajaan negeri Sabah yang dibawakan oleh SLS. Jadi kedua-dua mekanisme ini perlu bergerak supaya ia bertembung macam lagu Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Sebenarnya benda itu itulah maksud Meet Me Halfway tu sebenarnya top to bottom, bottom to top punya approach. Mereka perlu bertembung dan akhirnya menyelesaikan isu pertikaian yang sudah lama ini. Betul. Jadi macam saya sangat setuju kalau ada wakil rakyat, terutamanya ahli parlimen yang masih lagi
tidak memahami isu tuntutan ini daripada podcast Anak Laut sendiri, macam mana kami boleh tahu beliau ataupun sesiapa yang daripada parlimen ini yang mewakili parlimen yang cuba untuk menggaburi, dan kami rasa teknik anda menggaburi persepsi 40% itu dengan membuat perbandingan bahawa semua negeri akan membuat tuntutan yang sama, itu adalah persepsi yang salah terhadap situasi dan kedudukan kita sebagai negeri Sabah. Betul. Dan isu 40% sebagai hak asasi kerajaan negeri. Dan kalau dia tahu lah, kalau betul dia tahu bahawa hak itu memang ada, saya rasa dia mustahil tidak tahu. Mustahil dia tidak tahu sebab tak tahulah, saya mungkin sekarang ini saya menganggap ia tidak tahu. Tapi kalau saya anggap dia tahu, dan saya anggap dia adalah pengkhianat kepada aspirasi rakyat Sabah. No. Betul. Pengkhianat. Betul. Kalau betul. It is better you silent daripada you cakap benda yang saya rasa apa kau merepek? Mewujudkan kekeliruan yang lebih. Kekeliruan yang lebih. Kita tidak dia pun boleh. Cakap benda tu dalam podcast. Kan dalam podcast juga kan. Tapi tak apalah, kita beri ruang kepada beliau ataupun sesiapa sahaja wakil rakyat, terutamanya dalam yang mewakili parlimen kita di Malaysia, di Sabah ini, tidak lagi memainkan isu ini. Kita menggunakan kapasiti kita bersetuju bahawa ada orang yang bawa daripada bawah ke atas, dan kita juga bersetuju di dalam podcast Anak Laut ini kami bersetuju pendekatan yang seterusnya yang perlu kita ambil ialah pendekatan untuk melantik pentaksir bebas. Betul. Dalam masa kita melantik pentaksir bebas ni, bukanlah kita mau kalau besok keluar figure dia yang 40% terhutang itu, besok jugalah yang dibayar oleh persekutuan. Bukan begitu ya. Bukan itu yang kita mau. Kita just mau pertama mengakui berkenaan dengan status 40%, dan ia perlu ditafsirkan, dan ia perlu diberi nilai. Bila ia diselesaikan itu, kemudian asasnya adalah akui dulu. Akui dahulu 40% melalui penaksiran yang betul. Itu pertama. Kedua, kami sebagai rakyat Sabah dan di podcast Anak Laut saya bersyukur 300 juta yang saya dapat sebelum ini pun sebagai negeri saya orang Sabah, 300 juta yang saya dapat daripada persekutuan sebagai bayaran interim itu pun saya bersyukur Hatta lagi yang sekarang 600 juta. Yang ditingkatkan. So benda ini sebenarnya bagi saya kerajaan persekutuan sendiri bawah pimpinan PMX melihat isu ini sebagai isu yang agak kritikal untuk diberi tumpuan kepada negeri Sabah, dan begitu juga dengan kerajaan negeri yang menggunakan peruntukan kewangan sedemikian yang saya rasa akan memberi persepsi manfaat dan persepsi kepada isu seterusnya yang kita akan cerita, iaitu penempatan setinggan dan penyelesaiannya melalui perumahan SMJS. Sebelum tu pada saya yang pertama untuk akhiri session 40%. 40% ya. Saya berharaplah kalau boleh orang-orang Semenanjung, terutama para pemimpin, janganlah memandang Sabah itu sebagai sebuah negeri yang mengumpulkan orang-orang yang tidak bersyukur ya. Pada saya sebab saya tahu kerana ini akan menimbulkan pelbagai persepsi. Ramai orang yang akan tension ya dalam bercerita tentang 40%, terutama para politician lah. Dan saya juga memahami kenapa ucapan yang penuh amarah itu disampaikan tempoh hari bila terkait dengan perkara ini. Tetapi perlu difahami ini adalah hak orang Sabah, dan orang Sabah layak menerima hak ini sejak 48 ke 50 tahun yang lalu. Dan kalaulah orang tidak marah-marah, saya rasa apa yang kita dapat sebagai perkembangan terbaru sekarang ini mungkin tidak akan berlaku juga. Sebab dari situlah orang mulai sedar ya. Jadi jangan marah kalau orang marah, tapi balaslah dengan polisi yang lebih baik, dan juga yakinkan semula kepada orang Sabah bahawa Malaysia ini adalah pilihan yang tepat, dan itulah pilihan yang dibuat oleh para pemimpin kami terdahulu, ayanda-ayanda kami dahulu, untuk
menjaga dan melihat generasi mereka di Sabah ini dapat membangun sama taraf dengan orang lain. Setidaknya sama taraf lah dengan rakan-rakan daripada negeri-negeri lain. Betul. Okay? Kami terlalu miskin. Saya kena cakap terus terang. Kami terlalu miskin, ya. Kemiskinan yang ada di Selangor, kemiskinan yang ada di Kelantan tidak sama ganasnya dengan kemiskinan yang ada di Sabah. Ya. Kalau di sana orang bercerita tentang kelaparan, orang di sini cerita macam mana mau mati, macam mana mau hidup. Kan? Betul kan, Pak? Dan oh ya, sebelum terlupa, saya satu-satunya mengkali pemimpin dalam GRS, terutama pemuda lah kan, yang akan mengucapkan terima kasih lah. Saya rasa jarang juga orang terima kasih, tapi saya terima kasih lah. Saya rasa itu yang dia tunggu-tunggu. Terima kasih kepada saudara Aziz Jaman kerana menjumpai dokumen tentang 40% tidak di revenue itu. Sebab itu yang dia ulang-ulangkan. Betul. Jadi terima kasihlah Aziz Jaman. Anda penyelamat Sabah. Betul. Dan jangan berhenti berpolitik. Semoga langkah-langkah anda dalam berpolitik untuk menjadi seperti Nabi Musa ke apakah kan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saya it is now or never. Kita kena bersatu, unity dalam menuntut hak-hak kita semua. Jangan gaduh lah. Pada saya jangan gaduh. Baik anda warisan ke GRS dan sebagainya. Sebab pada saya ini masalah tidak revenue ini sejak 50 tahun lalu. Waktu itu Syafiq Abdal belum berpolitik. Hajiji belum berpolitik. Anwar Ibrahim lagi lah belum berpolitik. Dan saya rasa orang sudah lahir ke tua, mengkali belum habis belajar kali kan? Sudah lahir tapi belum habis belajar. Habis belajar. Ada juga yang habis belajar. Jadi kan pada saya ketika itu pemimpin-pemimpin ni semua pun masih muda dan tidak ada yang berdosa. Betul Jen bilang, tiada yang bersalah dalam isu ini. Tiada. Cuma apa yang kita mau lihat adalah keseriusan setiap pihak. Pun begitu, perkara ini seperti mana yang diberitahu oleh Mawar Channel tidak akan berlaku tanpa usaha Aziz Jaman. Maka saya ucapkan selamat, terima kasih, tahniah, rasa syukur tertinggi. Semoga Allah memberkati kepada Datuk Aziz Jaman. Ya. Okay, kita go to the next issue. Go to the next issue. Saya rasa lebih kepada satu lagi yang berlaku di peringkat nasional, tetapi ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada kerajaan negeri Sabah. Betul. Mungkin kerajaan negeri lain tidak begitu terkesan, tetapi saya yakin ya dengan isu rang undang-undang terbaru ini, saya rasa ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada kerajaan negeri Sabah. Apakah isu itu adalah isu berkenaan dengan syarat kewarganegaraan yang diubah, terutamanya kepada penduduk tetap. Penduduk tetap. Okay. So, mungkin sedikit sebanyak ulasan berkenaan dengan status isu ini. Saya fikir rang undang-undang ini sudah lama sebenarnya dan diluluskan pada tahun inilah kan. Dia adalah sudah diluluskan ya, Is? Dah lulus. Sudah lulus. Dia sebenarnya berasaskan kepada isu feminisme pada saya. Kalau saya lah, sebab sebelum ini antara perkara paling terbesar yang disentuh dalam rang undang-undang ini adalah bagaimana bapa sebagai reference kepada anak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ya, sebab dalam akta sebelum ini bapa sahaja yang akan menjadi reference. Jadi bagaimana dengan nasib ibu yang merupakan orang Malaysia tetapi anak mereka belum tentu akan mendapat kewarganegaraan Malaysia. Itu problem dia. Jadi selepas banyak perbincangan, banyak saya rasa sudah pun disentuh oleh banyak NGO juga yang berkait dengan hak asasi manusia, terutama tentang isu kewarganegaraan dan hak kanak-kanak ini, ramai yang tidak bersetuju tentang pindaan ini. Ramai yang tidak bersetuju. Apakah pindaan tu? Okey, saya akan bagi tahu, saya kena refer di sinilah. Di dalam perubahan yang berlaku sebelum amendment, only father is mentioned in the federal constitution for granting citizenship to children born abroad. Maksudnya kalau anak itu lahir di luar Malaysia, mereka akan rujuk bapa dia dulu.
sama ada bapa dia ni orang Malaysia atau tidak untuk dia dapatkan kewarganegaraan Malaysia. Tetapi selepas pindaan, either mother or father who is Malaysian citizen can grant citizenship to children born abroad. Maksudnya selepas ini, bapa dan mama boleh sudah dirujuk. So, saya rasa itu tidak masalah. Di mana isu yang berlaku sampai kesian juga lah kawan saya kan. Nanti saya beritahu lah siapa kawan saya itu. No requirement to register within 1 year for citizenship. Okay. Tetapi selepas itu dia introduce untuk citizenship tu within 1 year. So okay lah, dia lebih ringkas untuk dapat lebih masa tu lebih singkat. No clause regarding generational limit for children born abroad. A new clause introduce a generational limit for children born abroad to determine citizenship eligibility. Maksudnya dia melihat kepada limitasi generasi itu. Okay? Tapi ini nih masalah. Children of permanent residents automatically get citizenship under the law sebelum ini. Okay? Anak-anak yang dilahirkan oleh pemegang PR, mereka boleh dapat kewarganegaraan terus kalau mereka tinggal di Malaysia. But selepas amendment dibuat, children of permanent resident will receive citizenship based on their parents' nationality. Okay. Masalah kita, okay lah, yang lain tu pasal bahasa Melayu dan sebagainya tu, tu tak apalah kan. Tidak akan sentuh sangat lah. Tak sentuh sangat lah. Di Sabah ini, ramai pemegang PR. Dan pemegang PR ini, IC dia warna? Merah. IC merah ni, Jen, kalau di negeri-negeri lain, memang kebanyakannya daripada negara luar. Tetapi IC merah yang ada di Sabah ini, lain sikit statusnya. Dorang ini, kalau kau tanya, orang Murut, orang Dusun, orang Bisaya, Kedayan, pakai IC merah. Saya mau tanya, di mana lagi negara lain ada dusun? Selain daripada di Sabah. Di mana lagi negara lain ada Murut? Selain daripada Sabah. Tidak ada, ya. Iyalah kalau ikut the whole tribes tu mungkin memanglah Dayak tu kan. Tapi kalau bilang namanya Murut, namanya dusun, itu memang ada sudah di Sabah saja. Dan mereka memegang IC merah. Kenapa orang pegang IC merah? Sebab untuk makluman, kami ni terlampau miskin. Negeri kami ni terlalu susah untuk bermobilasi. Dulu lah, dah tahu sekarang mungkin ada mudah sikit lah, banyak sudah pembangunan. Tidak juga, yes. Masih juga? Masih juga, okey. Ini saya cuba bawa anda untuk fahami ya. JPN itu kadang-kadang dia hanya wujud di daerah tertentu dan dikongsikan oleh penduduk daripada 4 ke 5 ke 6 daerah. Betul, Jen? Betul. Okey. Masalah bila mana ketercapaian manusia untuk bergerak ke JPN bagi melaporkan kelahiran sangat-sangat susah. Betul. Sebab ada yang terpaksa menaiki perahu daripada pulau, ada yang terpaksa menungkah arus, menyeberangi sungai-sungai deras, ada yang terpaksa memanjat gunung, ya, bukan memanjat bukit, gunung yang mau dipanjat untuk laporkan anak mereka lahir. Kamu pun tahu, di dalam peraturan JPN, daftar lewat jadi begini, daftar begini jadi begini, lebih daripada berapa tahun dia jadi begini, akhirnya anak itu membesar tanpa memiliki kad pengenalan. Ditambah pula dengan generasi itu semakin besar dan dewasa, dorang hanya dapat IC merah, tidak dapat IC biru. Apa jadi dengan anak dorang? Betul. Adakah anak dorang juga akan mengulangi sejarah bapaknya sehingga nanti akan memegang IC merah? Ataupun dorang boleh menggunakan akta yang lama tadi dengan dibenarkan bahawa anak ini nanti boleh memegang IC biru. Persoalan adalah mereka ini adalah anak kepada pribumi Sabah. Bukannya pendatang asing daripada Tawi-Tawi, bukan pendatang asing daripada China,
bukan pendatang asing daripada Bangladesh, Rohingya dan sebagainya. They are children of Malaysia, children of Sabah. Ya, belum lagi ditambah dengan kemelut pendatang asing yang kita tidak tahu apa dia punya dokumen, sukar untuk dikenal pasti keturunannya siapa. Macam mana pula dengan nasib anak-anak ini? The moment bila kita luluskan akta sebegini, kita sebenarnya telah membuka satu floodgate kepada masalah dokumentasi yang lebih banyak di Sabah. Di Sabah. Untuk makluman semua, di Sabah ini negeri Sabah adalah antara negeri yang paling tinggi komposisi penduduk. Populasi kita hampir-hampir menyamai Selangor. Kita antara top 3 lah negeri yang paling tertinggi populasi. Dan daripada populasi sebanyak 3 juta lebih yang direkodkan, ya, kita ni ada yang tidak direkodkan. Ya, betul. Daripada 3 juta lebih yang direkodkan, 20 lebih peratus daripadanya, maknanya sejuta lebih daripada penduduk tersebut bukanlah warga negara Malaysia. Bercampur lah tu. Ada yang PR, ada yang IMM13, ada yang surat-surat lepa, burung-burung dan sebagainya. Bercampur lah tu. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak ada rekod langsung? Inilah isu yang paling penting untuk diselesaikan oleh kerajaan. Bukan saya cakap ini tanggungjawab satu-satu jabatan, tidak. Data-data yang kita ada pun sekarang ini semuanya hasil daripada matching data, daripada immigration, daripada jabatan ketua menteri, daripada jabatan begini kan. Dan kerajaan negeri sendiri sudah ada task force. Bukan saja daripada Datuk Seri Ajiji, daripada warisan dulu pun Sebelum ada. ni. Semua pun ada. Semua ketua menteri ada. Semua ketua menteri ada task force untuk selesaikan masalah undocumented people dengan foreign people. Foreign apa yang pendatang asing apa sini kalau tak panggil? Undocumented. Illegal adalah illegal imigran. Mereka ini datang di sini sebagainya. Jadi semua ni ada cara untuk kita selesaikan. Tetapi paling penting adalah pendataan. Tetapi usaha mendatakan mereka ini akan semakin rumit kalau saya, bila mana ada obstacle sebegini untuk menghalang penyelesaian itu berlaku. Kita sudah sampai ke tahap di mana kita sudah mulai mengenal pasti masalah yang berlaku dan kita cakap, oh, penyelesaian ini ada ini untuk selesaikan. Tapi hakikatnya tidak sesuai. Hanya sebab untuk kita memudahkan urusan pemberian kewarganegaraan kepada setengah pihak. Urusan pemberian kewarganegaraan ni adakah dia di bawah tugasan ataupun bidang kuasa kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan? Untuk memberi kewarganegaraan adalah tugas kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Tetapi apa yang berlaku di Sabah adalah bila mana kebanjiran pendatang asing tanpa izin, kebanjiran imigran-imigran perang daripada selatan Filipina dan sebagainya, kes kita itu sudah berpusing-pusing je. Sehingga menyebabkan kerajaan negeri sendiri kena buat satu mekanisme untuk mendatakan dorang, untuk memisahkan dorang antara satu sama yang lain. Yang ini surat lepa, ini M13 dan sebagainya. Jadi orang-orang yang luar daripada Sabah kena faham betul-betul dengan tuntas. We are not the same. Sebab kami tidak hanya stuck pada isu Bangladesh, kami tidak hanya stuck kepada isu Rohingya, kami tidak stuck pada isu China. Ya, kami stuck dengan pelbagai rupa bangsa di sini yang datang daripada pelbagai kepulauan, pelbagai lautan dan sebagainya yang berkumpul di sini. Macam mana kami mau fix barang ni kalau kamu tiba-tiba buat akta yang pada saya tidak mengambil pandangan dan pendapat daripada Sabah. So Jen, rasa-rasanya perubahan kepada akta ini berpunca daripada mana? Dia sebenarnya bermula daripada tuntutan hak pejuang-pejuang hak asasi juga. Kalau saya lah, sebab sebelum ini kan ibu-ibu yang tidak bersuamikan orang tempatan, mereka bersuamikan orang-orang daripada luar negara. Bila balik, anak-anak dorang itu tidak boleh menerima kewarganegaraan Malaysia. Jadi kesian lah juga kepada anak-anak tu kan. Tidak adil untuk mereka. Manalah tahu tiba-tiba ada bercerai ke,
ataupun memang sudah decide untuk tinggal di sini kah. Jadi anak-anak tu tidak dapat akses kepada perkhidmatan yang ada di Malaysia. Banyaklah aspek pendidikan, kesihatan sebagainya. Jadi kalaulah suami itu orang London, jutawan di London mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia kahwin dengan penjual ikan dekat Manila, kan, ini real problem kan. Mungkin si ibu pergi bercuci dekat Manila, terjumpa seorang nelayan yang handsome, kan, seperti Janifal, lepas tu kahwin dan akhirnya lahirlah dalam 5-6 orang cahaya mata, kan. Orang Tagalog ni kan kuat juga kan. Jadi bila balik pergi sini, si ibu pun membawa anak-anaknya untuk tinggal di Malaysia, tapi anak-anak tidak dapat berwarga negara Malaysia sebab bapa dorang bukan warga negara Malaysia. Tapi bila akta ini dipindah, maka anak-anak itu bolehlah diberikan kewarganegaraan sebab reference dia sudah kepada ibu. Begitu. Akta itu sudah membenarkan. Betul. Bagi saya kalau berkenaan dengan rujukan kewarganegaraan itu juga, kalau sebelum ini hanya kepada bapa, ia sekarang hasil daripada pindaan itu ia juga merujuk kepada salah satu daripada ibu bapa mereka. Maknanya ibu juga menjadi rujukan utama. Kudos kepada perubahan itu. Saya rasa ia menyelesaikan beberapa isu-isu kritikal yang kita sudah hadapi. Tetapi bila ada perubahan juga, junjukan daripada itu, ada perubahan juga bahawa mana-mana anak yang dilahirkan oleh parents yang penduduk tetap, mereka tidak boleh mendapat warga negara. Itu merupakan satu masalah yang agak serius dan besar di Sabah ini. Saya rasa situasinya sudah pun jelaskan. Mungkin apa yang saya cuba tambah di sini di Sabah ini ada macam kita cakap tadi, walaupun pemberian hak kewarganegaraan ini diberikan kepada tanggungjawab kerajaan persekutuan, dan ia merupakan satu tanggungjawab hakiki kerajaan persekutuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada mana-mana rakyat Malaysia di semua negeri. Tapi bila berlaku isu sebegini, maka di Sabah ini balik-balik akan ada task force. Balik-balik akan ada task force. Kenapa ada task force sebegini? Sebab task force sebegini cuba dilahirkan sendiri, hasil usaha kerajaan negeri sendiri hasil usaha kerajaan negeri sendiri menubuhkan task force untuk cuba menyesuaikan menyesuaikan perubahan-perubahan dan keperluan-keperluan daripada kerajaan persekutuan untuk memberi kewarganegaraan kepada rakyat Malaysia. Dan keperluan kita untuk adakan task force di bawah kawal selia dan tanggungjawab kerajaan negeri itu seolah-olah ia merupakan satu tanggungjawab hakiki kepada kerajaan negeri sudah Sedangkan kalau kita cakap task force, sama isunya dengan interim tadi Okay? Sebab kerajaan negeri tidak ada kuasa untuk memberi hak kewarganegaraan Tapi baiknya kerajaan negeri kita ni kita tidak membiarkan kerajaan persekutuan meraba-raba dan tidak tahu apa yang berlaku dalam negeri ini. Kita juga wujudkan task force membantu mereka untuk memudahkan mereka dan untuk memberi input kepada mereka agar mereka memberi respon yang bersesuaian dengan kerajaan negeri. Jadi sudah sampai masanya bagi saya sudah sampai masanya isu-isu di Sabah ini, tak tahu ini personal saya isu-isu di Sabah ini mungkin bukan lagi task force Saya tidak terima sudah benda itu sebagai satu bentuk task force. Sebab macam saya cakap tadi, setiap ketua menteri semua ada task force dan task force memang untuk kewarganegaraan. Kalau boleh saya tidak mahu lagi menjadi satu bentuk task force. Biarlah kewarganegaraan ini menjadi satu tanggungjawab bersama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebab di dalam peruntukan tugasan kerajaan negeri dan persekutuan ada tugasan bersama
senarai bersama. So sudah sampai masanya sekarang ini untuk pemberian kewarganegaraan kepada rakyat Sabah. Ia merupakan satu tanggungjawab bersama lagi. Wow. Ia perlu disenaraikan dalam list tanggungjawab bersama. Betul. Sampai bila kita mau terima interim task force ni is tidak lagi. Kami sudah tidak boleh terima benda itu. Saya sendiri is merasakan benda itu sejak saya daripada kecil. Saya sudah daripada kecil, family saya juga bergelut dengan masalah dokumen yang tidak selesai, pendaftaran lewat dan sebagainya. Bayangkan isu saya sejak saya kecil sehinggalah sekarang isu yang sama saya dengar dan betapa susahnya saya perlu bergerak daripada kampung bakau di Pisuk Kunak itu. Saya terpaksa ambil van kecil menunggu selama 3-4 jam. Van tu pun tidak gerak lagi untuk pergi ke Tawau. Bila sampai ke Tawau pula sudah petang. Sampai ke sana terpaksa tidur di stesen bas untuk tunggu hari seterusnya sebab pendaftaran sudah mau tutup. Urusan ini susah sebenarnya. Saya sendiri menguruskan saya punya surat lahir dan saya tahu betapa struggle-nya benda itu. Betul. Even dulu dapat RM5 itu pun susah nak dapat Tambang daripada Kan Kunak tu ke Tawau RM5 Mau dapatkan RM5 itu pun betapa susahnya Susah. So bukanlah ini bagi saya yang ada akses kepada transport. Kebetulan saya kampung dekat dengan Pekan. Di Pekan pun saya struggle untuk dapatkan duit. Syukur juga adalah van-van kecil sebegitu. Tapi untuk orang rungus, Betul. orang yang berada di pedalaman, macam kalau pergi ke jalan raya tiada di Paitan di Paitan utara Sabah ni ada satu kawasan berdekatan dengan sempadan Pitas dan juga Beluran di Paitan ni bukan mainlah susahnya. Untuk isi tong gas pun orang nak masak ni isi tong gas, diorang terpaksa berjalan untuk pikul tong gas ke Pekan, berhari untuk sampai ke Pekan dan angkat lagi balik. Ini adalah isu yang berlaku di Sabah So saya rasa bila saya bertemu dengan komuniti sebegitu, saya rasa struggle yang saya hadapi untuk mendapatkan kewarganegaraan di Kunak yang bergerak kepada ke Tawau ini, saya rasa terlalu mudah jika dibandingkan dengan orang rungus, orang dusun yang di pisuk-pisuk ni orang murut yang di tepi sungai yang jauh daripada akses jalan raya. Tidak ada satu transportation bermotor pun yang mereka boleh akses. So perkara-perkara inilah yang menjadi isu-isu sistemik yang menyebabkan banyak orang Sabah memegang status penduduk tetap. Bukan warga negara. So please, bila mana kita cuba untuk mencari penyelesaian kepada isu ini, sudah sampai masanya. Bagi saya sendiri secara personal suka dan bersetuju untuk melihat bahawa hak kewarganegaraan ini diletakkan dalam senarai bersama tanggungjawab Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Dan kalau pada saya, Jen, saya rasa disebabkan masalah-masalah sebegini, kadang-kadang kita jadi keliru, rakyat jadi keliru. Sama ada perkara ini perlu kita sandarkan tanggungjawabnya kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Sebab kalau kita refer kepada peraturan, undang-undang dan juga perlembagaan, isu kewarganegaraan bukan di bawah kuasa negeri mana-mana. Betul. Tidak ada. Dia memang semuanya terkumpul di bawah kuasa kerajaan persekutuan untuk memberi kewarganegaraan ataupun tidak. Tetapi bila kita tengok kepada media sekarang kan, yang dihentam adalah kerajaan negeri. Kenapa dia kata pendatang asing semakin banyak? Kenapa orang bukan warga negara semakin banyak? Kenapa kerajaan negeri tidak hantar? Kenapa border kita senang betul lepas? Sedangkan tanggungjawab untuk menjaga semua isu-isu tersebut bukan kerajaan negeri. Bukan kerajaan. Cukup baiklah kalau kerajaan negeri mau buat task force dan sebagainya. Sebab itu adalah hasil usaha kita sendiri untuk kita mudahkan kerajaan persekutuan buat kerja. Tetapi bila mana berlaku masalah-masalah begini yang kena hentak,
Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. So bukan saya mau backup kerajaan negeri, tetapi kita perlu menilai dari sudut fakta yang sebenar. It is not our responsibility to tackle the problem. Masalah sebenarnya adalah saya bukan mau menembak efisiensi mana-mana agensi kerajaan. Tidak. Tetapi cukup untuk kita fahami dan kita ketahui bahawa kita perlu selesaikan masalah seperti ini dengan cara sinergi yang beriringan. Bukan lagi kita hanya sandarkan kepada mana-mana pihak saja. Ada iklan sekejap ya. Ada iklan ya. Okay. So sorry. Tetapi dalam idea yang Janifal bentangkan tadi ya, saya rasa cukup impresif dengan idea tersebut. Betul. Ini sudah tiba masanya untuk kita letakkan isu kewarganegaraan dalam senarai bersama. Senarai bersama. Sebab kalaupun tidak dibuka kepada semua negeri-negeri, mungkin boleh dibuka kepada negeri Sabah. Tetapi ialah pelbagai juga faktor kita akan timbangkan. Manalah tahu kan tiba-tiba ada ketua menteri naik nanti pro kepada bangsa ini, pro kepada bangsa itu, nanti dia buka pula warga negara beramai-ramai kepada sebelah sana kan. Saya tidak cakap siapa-siapa. Tidak cakap juga siapa-siapa lah. Demi Allah. Tapi macam biasa. Pun begitu, Jen. Bawa nombor surat beranak tiada isi. Ini bukan sekadar mengganggu proses sosialisasi anak tersebut, tetapi juga mengganggu mental anak tersebut. Kan, anak tu nanti akan diolok-olok, kau ini pilak rupanya. Padahal itu memang terang-terang anak murut, anak dusun. So, perkara sebegini perlu dilihat dengan lebih luas. Dan saya dengar-dengar tadi kawan di parlimen bagi tahu 206 orang ahli parlimen bersetuju rang undang-undang ini. Maksudnya dia bipartisan, melangkau semua pembangkangan kerajaannya. Betul. Dan 14 orang tidak hadir, 1 orang tidak bersetuju. So kepada yang tidak bersetuju tu, saya rasa Dr. Jeffrey lah tu, kita ucapkan terima kasih di atas usaha dan juga pencerahan yang dia buat. Betul. Bagi saya untuk Sabah lah, untuk Sabah, saya cuba ketepikan. Saya pun tidak ada alliance kepada mana-mana parti ke apa, atau lebih suka kepada Star ke tidak. Star tu kita tolak tepi lah. Walaupun ia ditubuhkan oleh Datuk Jeffrey, tapi saya tolak tepi. Saya melihat kepada individu sekarang So kalau kita tengok daripada Datuk Jeffrey tu sendiri pun, saya rasa ia merupakan satu aset negeri. Datuk Jeffrey ni merupakan satu aset negeri yang saya lihat daripada dulu lagi masa saya ini masa clickbait ni. Masa saya STPM masa STPM kan kita sudah nampak macam isu-isu ISA apa dan sebagainya, dan memang Datuk Jeffrey ni adalah nama-nama yang memang kita keluar dalam sejarah, dan sejarah ia merupakan satu catatan sejarah. Dan saya mencari kenapa beliau ini terlalu vokal dan terlalu berani. Betul. Dan bila saya mengikuti perkembangan beliau secara individu, sebenarnya saya dapat bagi ringkasan sebeginilah. Bila ada masalah atau ada isu, kalau kita ada 10 orang dan ada Datuk Jeffrey di situ, saya rasa Datuk Jeffrey yang detect masalah tu dahulu. Sebab bagi saya dia ni ada mind yang agak cepat, bagi critical. saya memang critical. Dia memang boleh detect masalah tu. Kalau bagi saya lah, kalau saya mahu macam detect sesuatu problem dalam satu perbincangan awam atau terbuka, saya akan bawa Datuk Jeffrey sebelah saya dan saya akan tanya apa masalah benda tu. Sebab beliau boleh memahami struktur-struktur kompleks dan fahaman beliau ni agak cepat berbanding orang biasa. Pada saya Jen, kepada 25 orang ahli parlimen Sabah, apabila anda berada di dalam dewan, pada saya it is good for you to expand your career di situ. Betul. Kan, jadi menteri, jadi pemegang taruh dalam mana-mana JLC dan sebagainya. Jadi anda mungkin boleh berfikir apakah sumbangan yang kita boleh buat untuk Sabah daripada kedudukan anda di federal. Tetapi perkara paling penting juga adalah bila mendepani sesuatu isu, mendepani sesuatu akta yang saya rasa mungkin ramai pemimpin-pemimpin kita yang cukup mahir berhujah. Ya, ada yang memang bekas pendebat pun jadi ahli parlimen kan. Betul. Jadi menteri sudah kan, jadi abang menteri. kita tu. Jadi menteri.